Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo sanak-sanak, perkenalku. Gelar Bunda Yulah Rahmawati Sada. Kuti boleh nyuak Bunda Rahma. Nah, alamat Bunda Yulah Jalan Perintis E, Gang Perintis E1, Waidadi Sukarame, Bandar Lampung. Kikuti Lijung, kikuti Pare, Anja Lamban Bunda, Kuti boleh mampir meet Lamban Bunda. Nah, selama pandemi corona sinji, Ram belajar lewat daring atau luring. Ram makku bertatap muka. Nah, kak kadu 2 bulan sinji kurang lebih Ram kadu belajar bahasa Lampung. Kidang mak pandai. Siapa sih si ngejuko tugas bahasa Lampung sinji? Nah, Rani sinji Ram tatap muka langsung walaupun via video. Nah, kami berdoa semoga pandemi sinji segera berakhir dan Ram dapok belajar seperti biasa. Minggu-minggu saya ikut, 2 bulan saya ikut, menuju ke tugas putih, materi siadu Bunda Juko, walaupun masih naya sanak-sanak si makku ngumpul ke tugas, kidang Bunda berharap si makku ngumpul ke tugas secepat nih kuti kumpul ko supaya nilai kuti kuro dilom penilaian. Nah, gue pertemuan sinji Bunda haga ngeniko materi si ketelu tentang wawarahan. Mungkin kuti kakadu pandai tentang wawarahan. Kidang Bunda haga ngejelasko cuti gawoh api sih wawarahan, api sih si terkandung dalam wawarahan. Nah, perhatiku yo. Wawarahan iulah cerita si ngedok atau ngemi nilai-nilai si wawai. Ya, nah wawarahan sinji ngedok unsur-unsur nih dibagi anjak 2 unsur. Si pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik ialah unsur-unsur si ngedok atau ngemi di dalam cerita tersebut. Si kedua ialah unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ialah unsur-unsur si ngedok di luar cerita. Nah, kali sinji Bunda haga ngejelasko tentang unsur-unsur intrinsik. Nah, si pertama ialah tema. Nah, semakung kuti ngegue cerita, kuti harus ngegue tema nih gawo. Ya, ulah hapi, ulah cerita si kuti guai runtun. Karena mak mungkin kuti ngegue cerita, ki kuti mak pandai api si haga kuti ceritako, api si haga kuti tuangko dalam cerita tersebut. Nah, tema sinji pengertiannya ialah ide pokok, gagasan pokok, pikiran utama. Jadi, pertama kali semakung kuti ngegue cerita, kuti harus ngegue tema nih pai. Si kedua ialah tokoh jama penokohan. Nah, tokoh jama penokohan sinji bidayu kita kok pengertiannya ialah aktor atau si ngebauken cerita kuti. Nah, sedangkan penokohan ialah karakter si dibauken jama tokoh. Nah, penokohan sinji dibagi anjak 4. Si pertama ialah protagonis. Protagonis ialah karakter si baik, si wawai, si beti. Si kedua ialah antagonis. Antagonis ialah tokoh si jahat, kebalikan anjak protagonis. Si ketelu ialah tritagonis. Tritagonis ini ngedok karakter baik jama karakter jahat. Nah, si keempat ialah
tokoh figuran. Nah, figuran Shinji biasa ngebantu tokoh-tokoh si Ngedo atau Memi dalam cerita Shinji. Nah, unsur ketelu ialah alur. Nah, alur Shinji dibagi anjak dua, anjak dua macam, yaitu sina alur maju, ri alur mundur. Nah, alur maju Shinji maksudnya ialah cerita ini diguai menceritakan tentang sesuatu si aku nggak melalui, lebih jama cerita tentang masa depan, keinginan si penulis di dalam cerita. Nah, sedang alur mundur ialah cerita si radu nggak melalui, flashback. Jadi si penulis nyeritakan tentang cerita di masa si berikut, masa lampau. Nah, si keempat ialah setting. Ya, setting Shinji ini pengaturan. Nah, setting Shinji dibagi anjak telu macam. Setting po, setting waktu, jama setting suasana. Setting po ialah pengaturan tempat. Dipa terjadi ini peristiwa. Misi kedua ialah setting waktu. Kunpa terjadinya peristiwa atau kapan terjadinya peristiwa. Si ketelu ialah pengaturan suasana. Gohpa, bagaimana cerita Shinji terjadi. Nah, si kelima ialah sudut pandang. Sudut pandang ialah cara penulis menyampaikan cerita. Dibagi anjak telu, sudut pandang orang pertama, kedua, jama ketelu. Sudut pandang orang pertama Shinji, sudut pandang jama pertama Shinji ialah cara pandang atau cara penilaian si penulis terhadap cerita si radu diguai. Sudut pandang jelma kedua ialah sudut pandang si pembaca cerita. Si radu ngebaca cerita si diguai oleh penulis. Nah, sudut pandang orang ketelu ialah sudut pandang jelma si radu nulis, si radu ngebaca, seradu sina meneliti tulisan Shinji. Keenam ialah gaya bahasa. Gaya bahasa Shinji ialah cara penulis menyampaikan cerita nih. Jadi si penulis ngedok ciri khas di dalam penulisan nih. Mungkin penulisnya ngegunakan diksi si berbeda, ngegunakan pemilihan kalimat atau kata si berbeda, sehingga si pembaca paham, oh si A si nulis cerita Shinji berbeda di dalam penulisan bahasa atau gaya bahasanya. Nah, terakhir ialah amanat. Nah, amanat ialah pesan dan kesan si Haga disampaikan oleh penulis di dalam cerita si radu diguai. Menjadi pembaca dapok narik kesimpulan, narik api si ram dapok ko anjak cerita si radu dibaca dan radu diguai oleh si penulis. Nah, Bunda cukupkan sekian materi Rani Shinji. Kuti pelajari lagi, kuti pahami lagi, Kikuti masih kurang paham, masih kurang pandai, boleh kuti ngeluli di grup Bahasa Lampung. Bunda rasa cukup sekian materi Rani Shinji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!